warahmatullahi taala wabarakatuh. Sekali lagi kepada semua yang hadir awal, tahniah kepada kamu semua. Okey, yang tidur lagi tu kejut-kejutkan. Okey, kejut-kejutkan supaya dia dapat bersama-sama dengan saya, bersama-sama dengan kamu semua di dalam ni. Hantarlah mesej ke, apa miss call ke apa ke. Miss call ke apa ke. Nah, okey. Jadi hari ini kita akan sambung apa yang kita dah berhenti itu 2.2 iaitu jenis-jenis punca persamaan kuadratik. Okey, sebelum kita mula, Afnan baca doa, Afnan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Okey. Semoga kita punya kelas diberkati dan tiada gangguan lah. Okey, tahniah sekali lagi kepada yang masuk awal, ada 16 orang dah. Kita lagi panggil lah yang tak masuk lagi tu. Okey, so hari ni kita mula dengan jenis-jenis punca bagi persamaan kuadratik. Okey. Kamu sebelum ni kamu dah belajar tentang bagaimana mencari punca-punca persamaan kuadratik dengan menggunakan rumus, betul eh? Betul, masih ingat lagi? Kamu dah belajar dekat dalam matematik, betul? Untuk menggunakan rumus ini, okey, dan juga kamu juga dah belajar dekat dalam matematik tambahan bagaimana nak menggunakan rumus punca persamaan kuadratik. Bagi satu-satu persamaan kuadratik nak cari punca dia, gunakan rumus tu kan. Negatif B tambah tolak punca kuasa 2 B kuasa 2 tolak 4AC bahagi dengan 2A. Okey, sekarang ni sebenarnya punca-punca persamaan kuadratik ni ada 3 jenis punca. Okey, dia ada 3 jenis punca. Okey, macam mana boleh wujudnya 3 jenis punca itu? Dengan menggunakan diskriminan, dengan wujudnya diskriminan. Apa itu diskriminan? Diskriminan tu adalah pembeza layan. Okey, pembeza layan tu apa benda pula tu cikgu? Macam perkataan baru je kan. Okey, yang membezakan di antara 2-3 benda. Okey, dia membezakan. Dia boleh membezakan 2-3 benda. Itu dipanggil sebagai diskriminan ataupun pembeza layan. Okey, kenapa dia boleh jadi berbeza cikgu? Okey, sekarang kita tengok. Pembeza layan dalam rumus fungsi kuadratik. Okey, dalam rumus fungsi kuadratik, rumus dia adalah X sama dengan B kuasa 2 negatif B tambah negatif B tambah tolak punca kuasa 2 B kuasa 2 tolak 4AC bahagi dengan 2A. Okey, ini rumus dia. Okey, dalam rumus ini ada sesuatu yang menyebabkan punca tu jadi 2, jadi 1 ataupun jadi tak ada. Okey, jadi tak ada. Jadi tak ada tu macam mana? Okey. Okey, kita tengok. Kamu rasa bahagian mana? Negatif B. Ada tak benda-benda yang kalau ada dalam negatif B tu, ada tak benda yang menyebabkan dia tak wujud? Ada tak? Tak. Tak ada ya. Okey, bagaimana A dulu. A, bagaimana pula dengan A? Tak. Tak ada. Ya ke tak ada? Okey, A tak boleh sama dengan apa? Kosong. Okey, kenapa A tak boleh sama dengan kosong ataupun sifar? Kenapa? Sebab apa jadi kalau 1 per dengan sifar? Tak tertakrif. Okey, 1 per sifar adalah tak tertakrif, undefined ya. Tak tertakrif. Jadi dekat sini A, tak boleh sama dengan sifar. Kita pun tahu yang fungsi kuadratik ataupun persamaan kuadratik A, dia memang tak boleh sama dengan sifar. Sebab kalau dia sama dengan sifar, dia bukan jadi persamaan kuadratik dah. Betul?
Oh memanglah, okey confirm. Oh kita tahu dah, oh memang A memang takkan jadi sifar untuk fungsi kuadratik. Okey, bagaimana pula lagi? Ada lain tak yang kamu nampak yang tak boleh sama dengan something? Okey, kita tengok. Ada tak punca kuasa nombor-nombor negatif, negative number? Punca kuasa bagi nombor negatif. Tak ada. Tak ada. Apa yang jadi pada kalkulator kamu kalau kamu punca kuasakan nombor negatif? Math error. Math error. Okey, math error. Sebenarnya bila kamu puncakan sesuatu negative number, dalam matematik dia akan bagi satu nombor. Tapi nombor itu adalah nombor khayalan. Nombor khayalan, macam mana nombor khayalan tu? Okey, seperti mana kamu tengok diri kamu dalam cermin? Kamu nampak tak diri kamu dalam cermin tu? Nampak. Nampak? Okey, ada Nampak. tak kamu dalam cermin tu? Tak. Tak ada. Ada. Ada, tapi wujudkah kamu? Ha. Tak ada. Okey, dia tidak wujud, dia tak ada dalam bentuk yang nyata. Okey, dia tak ada dalam bentuk yang nyata, dia cuma ada dalam khayalan saja. Dia berada dalam maya saja kan, dalam khayalan saja. Macam itulah yang dimaksudkan dengan nombor khayalan. Nombor khayalan ni adalah nombor yang dianggap sebagai wujud, oleh mathematician, iaitu nombor apa? Nombor punca kuasa negatif 1. Kalau kamu tekan kalkulator, punca kuasa negatif 1, memang kamu akan dapat math error. Tapi mathematician menganggapkan punca kuasa bagi negatif 1 ialah I. Okey, I. I ini ialah nombor khayalan. Okey? Pernah kan kamu tekan kalkulator bagi menyelesaikan persamaan kuadratik dengan menggunakan kalkulator, dia akan keluar dekat kalkulator kamu, dia tulis R atau nak pernah I. Dekat atas ujung kanan. Pernah ada kan? Pernah wujud kan? Ini maksudnya, dia ada real and imaginary number. Real, R, real, I, imaginary number. Okay, I ni adalah imaginary number. Okay, dia ada real number tu nombor nyata, nombor biasa, nombor yang kamu tengok biasa. Okay, I pula adalah imaginary number. Okay, I imaginary number tu ialah punca kuasa bagi negatif 1. Dia tak wujud. Okay, kalau kamu letak punca kuasa bagi negatif 3. Punca kuasa negatif 3 tak ada, tak boleh tekan dalam kalkulator. Tetapi nombor khayalan bagi punca kuasa negatif 3 ialah 3i. Mana pula datang 3i tu? Punca kuasa 3i. Punca kuasa 3i. Punca kuasa 3i datang daripada mana? Datang daripada punca kuasa 3 darab dengan negatif 1. Okay, so dia datang daripada punca kuasa 3 darab dengan punca kuasa negatif 1. Okay, iaitu negatif 3, punca kuasa 3 I. Okay, boleh faham? Okay. So sekarang ni, kamu ada imaginary number. Okay, jadi macam mana kamu dapat negatif? Dapat negatif. Bila negatif dalam punca kuasa ada negatif, kamu dapat imaginary number. Kamu dapat punca khayalan. Kamu akan dapat punca khayalan sekiranya dalam tu sebagai negatif. Dalam punca kuasa tu negatif. Okey, bagaimana pula dengan sifar? Punca kuasa sifar sama dengan sifar lah. Betul Punca kuasa bagi sifar. Punca kuasa bagi sifar sama dengan berapa? Sifar. Okey, punca kuasa bagi sesuatu nombor yang biasa, nombor positif yang biasa, contoh saya ambil 4 sama dengan 2. Okey. Sekarang ini dalam rumus tersebut, dalam rumus ini, okey, kita ada 3 saya sebut tadi, kamu dah sebut tadi sebagai yang negatif. Kalau negatif dalam tu, dalam mana tu cikgu? Dalam yang ni. Yang ni. Yang ini B kuasa 2 tolak 4 AC ini berada dalam punca kuasa, betul Bila dia berada dalam punca kuasa, dia akan efek kepada semua dalam jawapan bagi X tersebut. Okay, B kuasa 2 tolak 4 AC ini dipanggil sebagai pembeza layan, ataupun dalam bahasa Inggeris dia adalah discriminant. Okay, discriminant. Okay, pembeza layan.
Okey, ini yang dipanggil sebagai pembeza layan. Kenapa? Sebab kalau dalam punca kuasa itu negatif, dia akan ada nombor bukan nyata. Kalau dia sama dengan sifar, okey, dia sama dengan sifar, jadi bila tambah dengan tolak sifar, ada efek tak? 10 tambah sifar dengan 10 tolak sifar, beza tak? Sama. Sama, okey. Manakala kalau nombor dalam itu positif, contoh 4 tadi, punca kuasa bagi 4 dapat 2, jadi 10 tambah 2 ataupun 10 tambah 2 dengan 10 tolak 2, adakah nilainya sama? Tentulah tidak sama, betul? Lain. 10 tambah 2 dapat 12, 10 tolak 2 dapat 8. Jadi berbeza benda tu. Okey, jadi kamu akan dapat dua punca yang berbeza sekiranya diskriminan tersebut positif. Okey, jadi dekat sini, okey, ni penerokaan ya, saya tak tunjuklah penerokaan tu. Okey, jadi kamu tengok jika dekat sini secara amnya, jika pembeza layan tersebut lebih besar daripada sifar, maksudnya lebih besar daripada sifar maksudnya apa? Positif lah kan? Positif bermaksud persamaan tersebut mempunyai dua punca nyata yang berbeza. Okey, nyata, real, tadi real, nyata yang berbeza. Berbeza tu maksudnya ada dua. Okey, ada dua, dia berbeza. Okey. Okey dua punca nyata yang berbeza. Manakala jika pembeza layan iaitu B kuasa 2 tolak 4 AC itu sama dengan sifar, persamaan tersebut akan mempunyai dua punca nyata yang sama. Sama lah kan? Okey, dan jika pembeza layan tersebut lebih kecil daripada sifar, lebih kecil dari sifar maksudnya? Negatif. Negatif. Okey, negatif, maka persamaan itu tidak mempunyai punca yang nyata. Tapi dia ada apa? Dia ada punca yang imaginary ataupun punca khayalan. Okey. Okey, so kita tengok kat situ. Okey, bagi bagi persamaan kuadratik 9x kuasa 2 tolak 6x tambah 2 sama dengan sifar yang tidak mempunyai punca. Perhatikan bahawa pembeza layan bersifat bernilai negatif. Okey. Okey, kita tengok yang ni kita kira kat sini. Okey, kita tengok ada tiga ni, ada tiga persamaan. Satu, yang ni saya gariskan yang pertama, yang kedua saya warnakan dan yang ketiga saya gariskan dengan warna biru. Okey, ada ketiga kat situ. Okey, cuba kita kira dia punya pembeza layan dia. B kuasa 2 tolak 4 AC. Cuba tekan kalkulator. Untuk persamaan yang warna merah ni. B kuasa 2, 5 kuasa 2 tolak dengan 4 kali A dia 1, C dia ialah 4. Jadi jawapan sama dengan 25 tolak dengan 16. Betul 25 tolak dengan 16. Okey, iaitu 9. Okey, 9 ni positif ke negatif? Positif. Positif. Okey, cuba kamu tekan kalkulator, tekan EQN tu. Okey, tekan jawapan EQN tu. Okey, kamu akan dapat dua punca. Apa punca-puncanya? Tekan EQN tu kamu dapat dua punca. Kita dah tahu tadi, betul ke cikgu ni? Okey, kita cubalah untuk soalan ni. Dapat dua punca tersebut? Apakah dua punca tersebut? Apakah punca -1, -4. Ya, dapat negatif -1, 4 -4. dan juga negatif 1. Okey, kamu dapat negatif 4 dan juga negatif 1 untuk persamaan yang pertama. Okey, kita cuba pula yang warna biru tadi. Yang warna yang saya highlight tu. Okey, yang saya highlight warna hijau ni. Okey. Jadi kita cuba pula yang ni. Okey, kita kira dulu pembeza layan dia. Pembeza layan dia negatif B. Okey. Negatif 6, sorry. Negatif 6 kuasa 2 tolak dengan 4 kali A dia 1, C dia 9. Okey, kira-kira, kamu kira dapat jawapan berapa? 36 tolak dengan 36 iaitu sifar. Okey, cuba tekan EQN pula. Kamu dapat berapa jawapan dia? 3. 3. Ada 2 ke 1 ke ataupun tak ada jawapan yang kamu dapat? 1 je. Kamu dapat satu jawapan sahaja.
Okay. Oh, pembeza layan sama dengan sifar. Jadi ada berapa jawapan? Satu jawapan sahaja yang kamu dapat. Okay. Iaitu 3. Dia punya punca dia adalah 3. Okay, kita cuba pula yang warna biru. Yang warna biru, pembeza layan dulu. Pembeza layan dia ialah negatif 6 kuasa 2. Okay, tengok saya kurangkan kan. Kalau berbeza, kalau kamu tekan kalkulator, negatif 6 kuasa 2 tolak dengan 4 kali 9 area. C dia ialah 2. Okay, kalau kamu tekan kalkulator macam ni je, kamu dapat jawapan berbeza sekiranya kamu letak kurungan. Kenapa? Sebab kalkulator kamu salah faham apa yang kamu nak masukkan. Jadi pastikan kamu tekan kalkulator dengan cara yang betul, dengan kaedah yang betul. Okay, yang ada negatif mesti ada kurungan. Okay, so tekan kalkulator dapat berapa? 36 tolak dengan berapa? 54 dapat negatif. Dapat negatif 18. Betul dapat negatif 18. Salah salah. 8 kali 9, 72. 72, sorry. 36 tolak 72 dapat berapa? 24. 34, negatif 34. Betul Negatif 36. Negatif 36. Oh, sorry. Betul-betul. Negatif 36. Okey, negatif 36. Okey, dapat negatif 36. Jadi negatif 36 itu nombor negatif. Okey, cuba kamu tengok, tekan kalkulator kamu untuk cari EQN dia. 0.333. Okey, 0.333, tapi dalam kalkulator kamu dia akan keluar RI, itu betul tak? Betul. Okey, cuba tekan sama shift, kemudian tekan sama dengan. Dia akan keluar dia punya imaginary number. Okey. Jadi dekat situ sebenarnya kamu tak dapat punca yang nyata. Yang diberi dalam kalkulator itu ialah punca khayalan. Okay, dalam kalkulator kamu dia akan tulis R, panah I. Betul Betul. Okey. Jadi disebabkan itu adalah itu yang dimaksudkan sebagai punca khayalan. Kalau kamu tekan, kalau kamu gunakan rumus, memang kamu tak akan dapat selesaikan lah. Okey, dalam kalkulator dia memang beri jawapan dalam bentuk punca khayalan. Okey. Okey. So dapat beza itu yang dimaksudkan dengan punca-punca, jenis-jenis punca. Okey, jadi macam mana kamu nak menentukan jenis punca bagi mana-mana persamaan kuadratik? Kamu akan gunakan apa nama dia? Pembeza layan. Pembeza layan. Okey, pembeza layan fungsinya ialah untuk menentukan jenis-jenis punca. Okey. Ini contoh dia bagi 6i 6i. Bila dikira kan. Okey. Okey, yang ni buat ke? Okey. Kita nak teruskan. Yang ni boleh buat, latihan ni boleh buat. Jadi pembeza layan tentukan jenis punca sahaja. Okey, saya sangat mudah. Okey, bagaimana dengan soalan C? Okey. Soalan C. Okey, kita tengok contoh 7, soalan C Okey, diberi persamaan kuadratik X kuasa 2 tambah dengan 4X tambah 13 sama dengan M darab dengan 2 tolak X dengan M ialah pemalas tidak mempunyai punca nyata. Okey, soalan bagi tahu dia tidak ada punca nyata. Jadi bila dia tak ada punca nyata, apa yang kamu tahu? Negatif. Pembeza layan negatif. Dia mesti macam tu. Dia tak boleh negatif saja. Dia kena jawab pembeza layan ialah negatif. Kalau pembeza layan negatif, macam mana kamu nak tulis pembeza layan negatif? Pembeza layan ialah B kuasa 2 tolak dengan 4AC. Negatif ialah kecil daripada sifar. Macam tu.
Directly daripada ayat dia je kamu dah boleh keluarkan pembeza layan lebih kecil daripada sifar, iaitu pembeza layan mesti negatif. Okey, macam tu ya Afnan, boleh dia kamu tak boleh jawab negatif saja. Boleh. Kamu tak boleh jawab negatif saja, kamu kena jawab yang pembeza layan itu adalah negatif. Okey, kita tengok persamaan. Persamaan dia bagi yang ni. Okey, ni persamaan dia. Apa yang kamu nak buat dulu mula-mula? Yang patut kamu buat. Kamu kena susun dalam bentuk am dahulu. Okey, susun dia dalam bentuk am dahulu. Barulah boleh kenal A, B dengan C dia. Kamu tak boleh directly ambil yang belah kiri tu sebagai A, B dan C dia. Okey, kena susun dahulu. Okey, susun dahulu. Okey, bila kamu susun, kamu akan dapat kembanglah. Kamu nak kembang dan susun. So, kamu akan dapat, saya tulis balik sebelah. Persamaan dia ialah X kuasa 2 tambah dengan 4X tambah dengan 13 sama dengan, saya kembangkan 2M tolak dengan MX. Okay, 2M tolak dengan MX. Okay, saya bawa ke kiri semua sekali untuk jadikan sama dengan sifar. Jadi bentuk am. Jadi X kuasa 2 tambah dengan 4X tambah dengan 13 tolak 2M tambah MX. Tambah MX sama dengan sifar. Okey, sekarang susun. Kenal pasti. Apa dia A dia? A dia sama dengan apa? X kuasa 2. No, salah. 1. 1. Betulkan balik Haris. X kuasa 2 tu bukannya A. Itu adalah dia punya unknown. Okey, siapa yang berkawan dengan X kuasa 2? Yang tu 1. Yang tu ialah dia punya A. Boleh Boleh Haris? Okey, B. B sama dengan apa? B ada 2, iaitu positif 4 dan M. juga positif M. Jadi 4 tambah M ialah dia punya B. Manakala C dia ialah apa? C 13. 13 je. Tolak 2M. Tolak 2M. 13 tolak 2M. Kenapa macam tu? Sebab dia tidak ada kawan dengan X. Siapa yang tak kawan dengan X, yang tu dipanggil sebagai C. Okey, so kita dah kenal A, B dengan C je. Just masukkan dalam pembeza layan. Pembeza layan dia adalah B kuasa 2. B kuasa 2, 4 tambah dengan M. Kuasa 2 tolak dengan 4 kali dengan A ialah 1. C ialah 13 tolak 2M. Lebih kecil daripada sifar. Okey, sekarang ni kembangkan 4 tambah dengan M kuasa 2. 16 tambah dengan M kuasa 2. Betul tak? Kenapa B tu tadi 4 tambah M? Okey. Sekali lagi Safia. Okey, sekali lagi saya padam dulu. Okey, kenapa B jadi 4 tambah M? Okey, kita tengok balik B. B ialah kawan dengan X. Perkali bagi X. Perkali bagi X ialah B. Okey, mana yang kawan dengan X? Okey, ini X, ni ada X betul? Tak ada kuasa 2. Okey, ini pun ada X. Okey, saya ambil dia punya kepala dia sekali. Okey, jadi dekat situ ada 2. Jadi siapakah perkali bagi X? Positif 4 dan juga positif M. Sebab itu jadi 4 tambah M. Menjawab soalan ni Safia? Okey, faham. Okey, good. Okey, tanya. Kalau tertinggal tu, cikgu kenapa ni? Kenapa tanya? Kalau tak tahu, tanya kenapa. Jangan tinggal. Okey, sambung balik tadi. Okey, sekarang ni saya buat 4 tambah M kuasa 2. Saya dapat 16 tambah dengan M kuasa 2. Betul ke? Salah. Kenapa salah? 4 tambah M, 4 tambah M. Betul. 4 tambah M, 4 tambah M. Okey, kaedah dia macam mana? Saya dah ajar macam mana nak cara cepat. 4 tambah M kuasa 2 sama dengan apa? 16 tambah dengan 8M tambah dengan M kuasa 2. Macam mana cara cepat dia? Ingat tak lagi? Kuasa 2 kan yang 4 dapat 16. Kemudian 4 tadi darab dengan 2 darab dengan M. Okey, darab semua. Dapat berapa? Dapatlah 8M. Positif positif 8M. Okey, kemudian yang ketiga ialah
M kuasa 2. M yang dikuasa 2 kan, dapat M kuasa 2. Okay, dia datang daripada 4 tambah M darab dengan 4 tambah dengan M. Sama je jawapan dia kalau kamu kembangkan. Okay, boleh? Okay, so yang ni salah. Sepatutnya ialah tambah dengan 8M tambah dengan M kuasa 2. Tolak dengan, okay, kembangkan. Macam mana nak kembangkan ni cikgu? Ada 3 benda. 3 item. Okay, bila ada 3 item, 3 benda nak didarab, nasihat saya adalah darabkan yang paling luar sekali dulu. Okay, mana yang paling luar? Maksud saya paling luar tu ialah yang ni. 2 kurungan yang sebelah kanan dulu. Okay, yang tu dulu selesaikan. Oh, sebab dia kan didarab dengan 1. Okay. Yang ni soalan ni didarabkan dengan 1. Jadi dia settle lah dengan 1 kan. Sama lah. Sama je jawapan dia. Maksudnya dia akan dapat negatif 4 darab dengan 13 tolak dengan 2M. Okay, barulah kamu kembangkan sekali lagi. Buat sekali lagi, kembang sekali lagi. Okay. 16 tambah dengan 8M tambah dengan M kuasa 2 tolak dengan 4 kali 13 dapat 50 tolak dengan tolak ke tambah? Tambah dengan 8M kecil daripada sifar. Okey, kemudian permudahkan. Fawaz sampai dua akaun ni. Okey, permudahkan dapat berapa? 16 tolak dengan 52 dapat 36. Negatif 36. Okey, kemudian 8M tambah dengan 8M dapat 16M. Kemudian positif M dapat M kuasa 2, M kuasa 2. Okey, betul? Betul eh? Lepas tu nak buat apa ni? Ketaksamaan kuadratik. Cari IKN. No, bukan itu step pertama. Ingat balik. Kita dah belajar dulu. Apa dia? Yang hubungan. No, bukan juga. Bila ada bila ada ketaksamaan kuadratik. Ketaksamaan kuadratik. Apa nak buat dulu? Yang pertama mesti buat apa? Ingat balik. Tengok balik, rujuk balik dia punya nota. Yang pertama mesti buat graf dia, senyum ataupun masam. Sekali lagi. Step pertama graf. Graf dia senyum ke masam? Senyum. Macam mana tahu senyum? Berdasarkan A dia positif. Jadi graf senyum. Okey. Lepas tu EQN tadi. Okey, kamu tekan EQN, kamu dapat negatif 18 dan juga 2. Betul Okey, kemudian kamu tengok kepada dia punya simbol lebih kecil daripada sifar. Lebih kecil daripada sifar, bawah ke atas? Bawah. Okey, jadi graf yang bawah yang ni. Ni graf kat belah bawah. Okey, yang saya merahkan tu. Okey, itu graf dekat bawah. Okey, dia lebih besar daripada negatif 18 dan lebih kecil daripada 2. Jadi dia ada satu jawapan ke dua jawapan? Satu jawapan. Jadi apakah satu jawapan tersebut? M lebih besar. Lebih besar daripada, ada sama dengan tak? Tak ada Lebih besar daripada negatif 18 dan lebih kecil daripada 2. Boleh? Boleh dapat? Boleh, Sir. Boleh. Okey, so itu adalah jawapan bagi M. Okey, bermula daripada kamu baca soalan tu tadi. Kamu baca soalan tadi, dia kata tidak mempunyai punca nyata. So tidak mempunyai punca nyata, jadi ingat apa? Ingat bahawa pembezalaian lebih kecil daripada sifar. Okey? Boleh Okey.
Okey, bagaimana pula tu soalan ni? Okey, diberi bahawa persamaan mempunyai dua punca nyata. Mempunyai dua punca nyata. Maka apa yang kamu tahu? Pembeza layan lebih besar daripada sifat. Okey, mempunyai dua punca nyata. Okey, dia kata Yang sama. Pembeza layan sama dengan sifat. Okey, saya tak habis kan? Saya tak baca. Dua punca nyata yang sama. Okey, terima kasih Haris. Okey. Sambung. Mempunyai dua punca nyata yang sama. Bila sebut yang sama, maka pembeza layan sama dengan sifar. Okey. Bila pembeza layan sama dengan sifar, kamu pun cari jawapan. So, kamu akan dapat dua jawapan. So, yang ni, okey, kamu tengok dekat sini. Dekat bawah ni, okey. A kuasa 2 sama dengan 5/4 B. Okey, jadi apakah A? A sama dengan apa? A sama dengan punca kuasa 2 bagi 5/4. Tetapi disebabkan dia ada kuasa 2, maka dia ada positif negatif. Positif negatif. Sebab apa positif negatif? Sebab Dua punca. dia ada dua punca. Ya betul, dia ada dua punca. Bukan sebab soalan tu ada dua punca yang sama. Macam ni. Kalau dia algebra. Okey, kalau A kuasa 2 sama dengan 4, maka apakah nilai-nilai A? A boleh jadi 2 atau negatif 2 atau negatif 2. Kenapa macam tu? Okey, sebenarnya kamu bawa dia ke sebelah kiri ni. A kuasa 2 tolak dengan 4 sama dengan sifar. Dan A kuasa 2 tolak dengan 4. Jadi A tolak 2, A tambah 2 sama dengan sifar. Ni kuadratik kan? Sebab itulah ada dua jawapan. A sama dengan 2 dan juga A sama dengan negatif 2. Jadi cara yang lebih mudah adalah just bawa saja punca kuasa. Ingat kalau ada punca kuasa sama dengan nombor. Okay, punca kuasa sama dengan nombor. X kuasa 2 sama dengan apa-apa nombor. 5 ke 15 ke. Maka bila kamu nak cari X, kamu akan dapat punca kuasa positif negatif bagi 5. Sebab bila kamu kuasa 2 balik sebelah kiri, kamu akan dapat positif 5 balik semula. Negatif kuasa 2 dapat positif kan? Sebab tu. Boleh So jawapan mesti ada dua ni. Mesti ada. Okay. So selesai. Setakat ini pun boleh, tak ada masalah. Tapi kalau nak lebih mudah untuk dalam bentuk termudah jadikan keluarkan yang mana boleh dipunca kuasakan. Yang boleh dipunca kuasakan nombor sempurna kuasa 2 lah. Siapa nombor sempurna kuasa 2 kat situ? 4. Jadi 1/4, jadi punca kuasa 1/4 darab dengan punca kuasa 5B. Punca kuasa 5B. Ini ada positif negatif. Jadi dekat sini, punca kuasa 1/4 kamu dapat 1/2. Jadi positif negatif 1/2 daripada punca kuasa 5B. Okey. Faham. Okey, faham. Okey. Okey, jadi dekat situ 2.2 selesai tajuk untuk hari ini. Okey, saya rasa untuk hari ini kita berhenti setakat ini. Okey, minggu depan kita akan sambung ke 2.3. Okey, 2.2 kita dah selesai, 2.3 pula lepas ni. Okey, so sebelum kita berhenti, ada soalan? Okey, 30 minit lagi kita akan buat latihan. Tak ada soalan Siapa ada soalan angkat tangan? Siapa tak ada soalan angkat tangan? Tak ada Okey, siapa tak ada soalan angkat tangan? Okey.
Okey, dah. Tak ada soalan lah tu. Okey, kalau tak ada soalan, saya ada soalan. Okey, soalannya ialah. Okey, buat dalam masa 30 minit 30 minit nak selesaikan berapa banyak soalan? Saya bagi soalan. Okey, soalan nombor 5. Dan juga soalan nombor 7. Okey, 2 soalan saja dalam masa 30 minit. Okey, cuba jawab latihan intensif 2.2 dengan baik. Okey, ada masalah boleh PM saya ataupun tanya dalam grup saja. Okey. Sekadar itu untuk hari ini. Terima kasih semua. Jumpa lagi dalam Telegram pula lepas ni Okay, Assalamualaikum. Bye-bye.